hari ini kita masuk kepada tajuk kita, iaitu Musa Aman disingkir. Mengapa disingkir, ya? Sebenarnya benda ni saya dah cerita berulang kali. Perpecahan dalam UMNO Sabah. Ingat tak saudara? Berulang kali. Ada tim A, tim B. Di Sabah pun. Bong Mokhtar adalah ahli tim A Sabah, yang sebenarnya di bawah ataupun memuja Najib. Ya, tapi mereka minoriti. Tetapi kebetulannya Bong Mokhtar ada dalam kedudukan pengerusi, kedudukan tinggi, iaitu pengerusi Barisan Nasional Sabah. Manakala itu bekas Menteri Besar Sabah ataupun Tan Sri Musa Aman berada di dalam bukan tim A, bukan tim B, dia berada di dalam tim Muhyiddin Yassin. Saya ulang, dia berada di dalam tim Muhyiddin Yassin. Dan sebelum ini, saya dedahkan dan benda tu berlaku. Iaitu dia dikerahkan untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Shafie Apdal di Sabah. Dan perkara itu akhirnya berlaku apabila Musa Aman membuat satu sidang media dan mendakwa bahawasanya dia ada sokongan majoriti. Tapi sebenarnya kami tahu dia tidak ada. Kemudian keesokan harinya, Shafie Apdal bertindak menasihati Yang di-Pertua Negeri untuk bubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan setelah Dewan Undangan Negeri dibubarkan, maka Shafie Apdal diberi gazet bahawa Sabah akan Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dan benda tu sebenarnya ada pihak yang masih cuba spin propaganda, termasuk Najib di Facebooknya. Kononnya gazet tu apalah, entah apalah. Tapi hari ini kita tahu hakikatnya memang benda tu betul. Ya, jadi Musa Aman tak berpuas hati. Okey, ataupun lebih elok kita kata tim Muhyiddin tak berpuas hati. Dan tim Muhyiddin terdiri dari Musa Aman, Rahman Dahlan dan berbagai lagi. Dan kemudian mereka sama ada cuba mencabar keputusan TYT Sabah, benda yang paling menghinakan sebab ia termaktub dalam perlembagaan bahawa Yang di-Pertua Sabah ada hak untuk mendengar nasihat Menteri Besar dan membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi mereka mencabar benda ni sebenarnya. Jadi penghinaan lah kepada Istana Sabah. Tapi apa pun mereka gagal. Kemudian Rahman Dahlan pula dikerah untuk menyerang Bong Mokhtar, mempersoalkan kewibawaan Bong Mokhtar untuk mengetuai kempen pilihan raya di Sabah, kempen barisan di Sabah, atas alasan Bong ada kes mahkamah. Yang aneh, Rahman Dahlan duduk dalam majlis kepimpinan tertinggi UMNO. Dan bos dia, Zahid Hamidi, yang mengetuai UMNO, mengetuai Barisan Nasional dalam beberapa kempen pilihan raya kecil, turut menghadapi kes mahkamah. Jadi, kebodohan tahap maksimum lah. Ya, kenyataan Rahman Dahlan. So, pelbagai caralah digunakan. Dan Rahman Dahlan juga menyelar berlaku pertikaian antara Bong Mokhtar dengan Rahman Dahlan berkenaan permintaan salih keluar untuk masuk kembali ke dalam UMNO. Jadi apabila saya bongkarkan pertelingkahan ni, benda tu dinafikan oleh siapa? Oleh Bong Mokhtar. Tapi akhirnya benda tu meletup di umum, tak boleh dinafikan lagi apabila Rahman Dahlan dengan Bong Mokhtar bergelut secara umum di media. Jadi nyatalah bahawa untuk kali ketiga saya bercakap benar. Maka apa yang saya katakan benar. Maka saya tidak spin, saya tidak menipu, dan dakwaan pihak LSI yang ditaja ni semuanya korang nilai sendirilah. Jadi apa pun akhirnya Bong Mokhtar menyingkirkan segala pengaruh Muhyiddin, iaitu menyingkirkan Tan Musa Aman dan beberapa lagi daripada senarai calon. Dan saya dipahamkan Musa Aman sebenarnya sudah pun ataupun tengah memasuki satu parti lain, iaitu PCM ke apa. Kalau saya dapat pengesahan, sebab ada berita tetapi benda tu saya belum sahkan. Kalau dah sah, saya akan terbit. Ya. Jadi ini adalah
hari seperti yang saya kata, akan berlaku kejutan. Lepas tu puak LSI dia cuba tularkan lah, cuba nak memalukan saya lah, gambar-gambar kononnya saya ni pakar kejutan. Tapi hakikatnya hari ni berlaku banyak kejutan. Bukan saya yang kata kejutan, memang berlaku kejutan. Dan akhirnya UMNO sekarang berpecah teruk di Sabah. Undi Melayu Islam Bumi Putera Muslim di Sabah berpecah teruk, pergelutan secara terbuka, dan akan berlaku pertembungan antara pemimpin-pemimpin UMNO dengan pemimpin-pemimpin PPBM mungkin di beberapa kerusi, ya. Kita tak tahu lagi, kita tunggulah PPBM ni macam mana. Apa pun sekarang awak kena faham, saudara-saudari kena faham bahawa penyingkiran Musa sebenarnya adalah langkah Najib untuk yang terdesak, supaya sebelum pilihan raya umum dia sekurang-kurangnya dapat kontrol Dewan Undangan Negeri Sabah. Dia tidak akan berjaya, tetapi itulah langkah terdesak. Tak boleh buat apa, cubalah. So sebab bong ini atau kem sekarang ataupun majoriti calon yang bertanding adalah calon kem tim A, yang sebenarnya pengaruh dia minoriti, teramat sedikit dalam UMNO, tapi dia membanjiri senarai calon. Itu yang berlaku di Sabah. Marilah kita sama-sama lihat penerimaan Sabah terhadap hakikat ni. Sebelum ni saya dah buktikan, sebenarnya kalau kau kaji betul-betul keputusan Slim, calon UMNO PAS, sebab kita kena banding UMNO PAS dengan UMNO PAS pada PRU14, tak menunjukkan peningkatan langsung. Malah calon bebas berjaya pecahkan benteng UMNO. Itu bermakna sebenarnya UMNO dalam keadaan kritikal. Itu yang tidak diceritakan oleh penganalisis UMNO kepada rakyat selepas Slim bersoraklah berkenaan, kami berjaya dapat majoriti. Kalau korang tak buat analisis betul-betul, soraklah. Sekarang kita lihat penerimaan Sabah terhadap calon-calon yang hampir kesemuanya atau majoritinya adalah calon Najib Razak. Itu pendedahan saya untuk hari ini. Ya. Jadi saya yakin dengan kemampuan warisan di Sabah. Orang Sabah dah meluat. Jangan lupa pilihan raya kecil, tak silap saya, disandakkan ke mana. Pada ketika itu sentimen anti-DAP memuncak. Tetapi berlaku peralihan undi Bumi Putera Muslim ke DAP sebanyak 6%. Ini yang cuba diselindungi oleh UMNO, ya. Jadi kita lihat apa yang berlaku dalam PRN ini di Sabah.